Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, yang telah memberikan kita peluang setiap hari untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita syurganya yang tertinggi, itu syurga Firdausil A'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada kitab Fathul Bari. Kita berhenti di mana? 514. Okey, kita masih dalam bab wanita haid melakukan seluruh manasik haji kecuali tawaf di Baitullah. Okey, kita tengok page 514. Okey, kita tengok keterangan hadis. Telah dikatakan bahawa maksud Imam Bukhari menyebutkan hadis maupun asar dalam bab ini adalah untuk menyatakan bahawa haid dan segala yang semakna dengannya berupa junub tidak menghalangi seluruh ibadah. Ya, bahkan ibadah-ibadah fizik seperti zikir dan sebagainya dianggap sah meski seorang dalam keadaan haid ataupun junub. Ya, manasik haji termasuk ibadah yang tidak terhalang sebab haid kecuali tawaf. Ya, semuanya boleh kecuali apa? Kecuali tawaf. Akan tetapi benar tidaknya bahawa demikian yang menjadi maksud Imam Bukhari masih perlu dianalisa kembali, sebab kedudukan manasik haji sebagai salah satu ibadah yang tidak terhalang dilakukan oleh orang yang sedang haid dan junub telah ditetapkan berdasarkan nas, sehingga tidak perlu menetapkan dengan cara seperti itu. Kita tengok pandangan terbaik dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Rashid, seperti juga yang dikatakan oleh Ibn Battal serta ulama-ulama lainnya, iaitu maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan membaca Al-Quran berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu, menjelaskan landasan argumentasi bolehnya wanita haid dan orang junub membaca Al-Quran. Ia berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebab dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan suatu perbuatan dari manasik haji kecuali tawaf. Jadi kalau tawaf tak boleh buat, selain tawaf baca Quran boleh tak? Boleh. Okay, jadi yang tak boleh hanya tawaf. Kalau dia pergi kat Mina, kalau dia pergi dekat Arafah dan sebagainya, kalau selain dia buat tawaf, dia mesti nak kena zikir kepada Allah. Lagi-lagi hari-hari ayyaman ma'dudat, itu adalah hari-hari yang dikira dan hari-hari yang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan orang yang menunaikan haji mencakup zikir, talbiyah dan doa, padahal wanita haid tidak dicegah melakukan sedikit pun di antara hal-hal tersebut. Demikian pula halnya dengan orang yang junub, sebab hadas wanita haid lebih besar daripada junub. Okey, itu jelas. Adapun jika larangan membaca Al-Quran disebabkan oleh kedudukannya sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak ada perbezaannya dengan apa yang disebutkan di atas. Sedangkan jika larangan itu bernilai ibadah, perlu dijelaskan oleh dalil khusus, sementara tidak ada suatu pun dalil yang disebutkan mengenai hal itu yang dianggap sahih oleh beliau, iaitu Imam Bukhari. Meskipun bila ditinjau secara keseluruhan riwayat-riwayat tentang larangan membaca Al-Quran bagi orang yang junub dapat dijadikan sebagai hujjah, landasan argumentasi dalam pandangan para ulama selain beliau. Namun kebanyakan di antaranya masih dapat ditakwilkan, diberi makna lain, seperti akan kami kemukakan pada pembahasan selanjutnya.
Jadi apa pun secara zahir kita tengok bahawa adanya perbezaan pendapat di kalangan para ulama, adakah dibolehkan membaca Al-Quran ketika haid ataupun tidak. Jadi dalam bab ini kita kena luaskan pandangan kita, kita kena berlapang dada dalam masalah ini. Kerana ini bukanlah masalah yang qat'i, ia bukanlah masalah yang siapa yang buat confirm dosa besar, ataupun siapa yang buat boleh terkeluar daripada Islam, tidak. Kerana ada hujah-hujah yang para ulama berpandangan boleh, dan ada hujah-hujah juga yang para ulama mengatakan tidak dibolehkan. Imam Bukhari serta sejumlah ulama yang membolehkan orang junub membaca Al-Quran berpegang pada keumuman lafaz sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Tu underline. Kalau siapa ada buku yang underline. Jadi itu merupakan argumentasi kita. Seandainya kita nak berpegang bahawa bolehnya kita membaca Al-Quran ketika berjunub. Cuma beza dia menyentuh. Baca Quran tu memang kebanyakan ulama mengatakan boleh. Yang bezanya adalah menyentuh Al-Quran, itu perbahasan yang lebih detail. Para ulama lebih berhati-hati dalam bab itu. Jadi apa dalilnya? Dalilnya adalah kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Biasanya beliau berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Sebab zikir memiliki makna yang lebih luas yang mencakup Al-Quran pun zikir dan ucapan-ucapan yang lain. Ada pun perbezaan antara zikir dan membaca Al-Quran hanyalah ditinjau dari segi kebiasaan sahaja. Hadis yang dimaksud telah disebutkan oleh Imam Muslim beserta silsilah periwayatannya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau majlis ilmu pun disebut majlis zikir, betul tak? Majlis zikir. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, fasalu ahla dzikra, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang-orang yang ahli berzikir. Bukan maksudnya orang yang zikir dia tahu semua. Maksud ahli zikir itu adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Jadi majlis ilmu pun dipanggil sebagai majlis zikir. Jadi kat sini zikir dia mencakup umum, sama ada dari segi ilmu, sama ada dari segi berzikir itu secara zatnya sendiri, dan membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu semua termasuk dalam masalah zikir. Lalu maksud Imam Bukhari menyebutkan perkataan Ibrahim An-Nakhai adalah untuk memberi keterangan bahawa larangan wanita haid membaca Al-Quran bukan persoalan yang disepakati di kalangan ulama. Underline kat situ. Kenapa Imam Bukhari membawa riwayat Imam An-Nakhai, sengaja dibawakan kat situ supaya nak mengatakan bahawa ini bukan satu masalah yang telah diputuskan ittifaq oleh para ulama akan hukum tersebut. Masih lagi ada ruang untuk berbeza pendapat dalam hal ini. Di mana hadisnya disebutkan oleh Ad-Darimi dan lainnya dengan lafaz arba'atun la yaqra'una al-Quran al-junub wal haid wa indal khala wa fil hammam illa al-ayah wa nahwiha lil junub wal haid. Ini 4 orang yang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, iaitu orang yang junub, wanita yang haid, orang yang berada di tempat buang air, dan orang yang berada di kamar mandi, kecuali satu ayat atau semisalnya bagi orang yang junub dan wanita haid. Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil oleh Imam Malik beberapa pendapat. Sekarang kita akan masuk kepada pendapat-pendapat berkenaan dengan boleh ataupun tidak. Yang pertama, sama seperti perkataan Ibrahim An-Nakhai. Mana perkataan Ibrahim An-Nakhai? Cuba kita tengok teks hadis tu balik. Wa qala Ibrahim. Ni kalau kita tengok dalam tajuk tu, yang pertama sekali, wa qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim berkata, tidak mengapa bagi wanita haid membaca ayat. Ni tak? Jadi pendapat yang pertama, Imam Malik mengatakan boleh membaca Al-Quran ketika haid. Yang berlandaskan apa yang telah dinukilkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Kedua, diperkenankan tanpa syarat. Yang ketiga, diperkenankan bagi wanita haid dan tidak diperkenankan bagi orang yang junub. Kerana haid dengan junub mana lagi berat?
Ya, ada yang mengatakan junub, ada yang mengatakan haid. Ya, tapi kalau tengok daripada segi dasarnya, haid ini hanya yang tak boleh itu tawaf. Betul tak? Ya, tapi kalau junub, dia semua ibadah dia tak valid pun ibadah dia. Jadi kat situ dia ada pengecualian, iaitu boleh bagi orang haid tapi tak boleh bagi orang junub. Dan ini pun masih dikhilafkan kerana berdasarkan dalil tadi. Yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW mengingati Allah, berzikir kepada Allah pada semua keadaan termasuk junub. Ini pun masih lagi. Tapi ini yang telah dikatakan oleh Imam Malik. Dia ada beberapa pendapat. Yang pertama tadi pendapat Imam Ibrahim An-Nakhai. Yang kedua iaitu dia boleh tanpa ada syarat apa-apa. Yang ketiga, diperkenankan bagi wanita haid tetapi tidak diperkenankan bagi wanita yang berjunub, bagi orang yang berjunub. Ada pula yang mengatakan bahawa pandangan ketiga tersebut juga pendapat Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang terdahulu. Underline tu. Jadi kita boleh katakan juga bahawa dalam mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahawa dibolehkan ketika bagi orang haid dan bukan orang yang junub. Okey, selanjutnya Imam Bukhari menyitir pengataan Ibnu Abbas, di mana riwayat daripada Ibnu Abbas ini telah dikutip pula oleh Ibnu Munzir dengan lafaz, sesungguhnya Ibnu Abbas biasa membaca wirid pada waktu junub. Sekali lagi, selanjutnya Imam Bukhari menyitir pengataan Ibnu Abbas, di mana riwayat daripada Ibnu Abbas ini telah dikutip oleh Ibnu Munzir dengan lafaz, sesungguhnya Ibnu Abbas biasa membaca wirid pada waktu junub. Jadi waktu junub pun dia baca wirid. Jadi ini untuk mengatakan bahawa pendapat tadi yang mengatakan boleh waktu haid tak boleh waktu junub pun masih lagi boleh ada argumentasi di situ. Ada pun riwayat Ummu Atiyah yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari berikut silsilah periwayatannya dalam bab Idaini, iaitu 2 hari raya. Sedangkan konteks hadis tersebut dengan permasalahan dapat ditinjau dari apa yang telah dijelaskan terdahulu, iaitu tidak ada perbezaan antara membaca Al-Quran dengan ucapan-ucapan lain yang mengandung zikir. Okey, jadi yang jelas kat situ Imam Bukhari nak terangkan bahawa tak ada perbezaan antara zikir dengan Al-Quran. Yang macam mana kita dah cakap tadi, dia termasuk bawah umum. Zikir pun Al-Quran. Kalau selain zikir ataupun wirid-wirid yang lain pun termasuk Al-Quran. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pula penggalan hadis Abu Sufyan mengenai kisah Raja Heraklius seperti telah disebutkan oleh beliau sendiri secara lengkap pada pembahasan permulaan wahyu dan bab-bab lainnya dalam kitab ini. Hubungan hadis ini dengan masalah yang ada adalah bahawa Nabi SAW mengirim surat ke negeri Romawi yang mana mereka adalah orang-orang kafir. Sementara orang kafir sentiasa berada dalam keadaan junub. Kenapa dia orang dalam keadaan junub? Junub 24 hours ke? Kenapa? Kerana mereka belum Islam, betul tak? Dan mereka kalau mandi bersih macam mana pun, letak rejoice 30 kali pun, tetap dia takkan angkat daripada hadas besar dia. Betul tak? Kerana itu dia dalam keadaan junub dalam setiap masa. Mana ni dah hilang dah. Imam Bukhari berkata, seakan-akan Imam Bukhari berkata, apabila diperkenankan baginya menyentuh surat yang memuat 2 ayat Al-Quran, yang maka tentu diperkenankan pula baginya untuk membacanya. Faham Jadi dia punya pendapat itu kat situ kalau adanya ayat Quran yang orang kafir pegang, jadi boleh juga orang yang berjunub kat situ baca. Itu dia punya wajhud dilalah dia. Ini tempat argumentasi dia berpendapat sedemikian. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibn Rashid. Namun pada dasarnya letak pengambilan dalil dari riwayat di atas adalah sungguhnya surat tersebut dikirimkan kepada mereka untuk dibaca. Maka dasar bolehnya membaca Al-Quran bagi orang junub diperoleh secara tekstual dan bukan hanya melalui analisa istinbat. Akan tetapi
Masih boleh dibahaskan lagi. Akan tetapi argumentasi di atas bisa saja dijawab oleh mereka yang berpandangan bahawa orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengatakan orang junub tak boleh baca Quran, dia ada hujah dia sendiri. Dan dia menjawab pula orang yang mengatakan tadi itu boleh baca Quran. Jadi sebenarnya ini masalah kalau kita dah memang masuk dalam Fathul Bari, dia masuk dalam masalah yang luas. Okey. Jadi ini kita kena berlapang dada lah. Ini bukan kita nak bergaduh sama sendiri. Ini cuma kita nak tahu bagaimana para ulama mengomentar tentang sebuah hukum. Begitu luasnya pandangan mereka dan begitu coolnya mereka membahas satu perbahasan dengan perbahasan lain. Kalau dia tak setuju, dia menulis bahawa dia tak setuju kerana argumentasi dia begini dan begini. Jadi ini lebih kepada kita tengok betapa luasnya pandangan ulama dalam sesuatu masalah. Dan bukan senang nak jatuhkan satu hukum. Yang dalam hal ini adalah majoriti ulama dengan mengatakan bahawa sesungguhnya surat yang dimaksudkan berisi pula hal-hal lain di samping 2 ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Dalam surat tu bukannya Al-Quran je. Dalam surat tu adanya perkataan-perkataan lain selain Al-Quran. Seperti mana yang kita bahaskan, kalau orang yang haid, orang yang tak ada wudu, dia boleh baca tafsir. Betul tak? Boleh pegang tafsir. Itu antaranya. Dan tak boleh pegang Al-Quran secara teksnya. Ini kan kita masuk dalam bab adab hamalatul Quran. Ya, adab-adab orang yang memegang Al-Quran. Itu masuk nanti, kita akan masuk nanti. Okey, sungguhnya surat yang bermaksud berisi pula hal-hal di samping ayat Al-Quran, sehingga keadaannya serupa dengan kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab tafsir yang memuat beberapa ayat Al-Quran, di mana orang junub tidak dilarang untuk membacanya maupun menyentuhnya menurut majoriti ulama. Sebab maksud seorang pembaca kitab-kitab tersebut bukanlah membaca Al-Quran. Jadi boleh diterima tak pendapat ni? Boleh. Jadi boleh juga diterima kerana betul adanya teks Quran kat situ, tetapi itu tak secara lengkap. Tapi apa pun, pendapat yang pertama tadi masih kuat bahawa bolehnya membaca Al-Quran. Walaupun dia bercampur, tapi still dia baca tak? Still dia baca Al-Quran juga. Okey, jadi kita tengok lagi. Lalu Imam Ahmad mana ni? Ahmad Nisfu ke? Ahmad mana? Ahmad bin Hanbal. Dari kat situ mazhab Hanbali. Imam Ahmad mengeluarkan pernyataan bahawa membaca Al-Quran bagi orang yang junub diperbolehkan dalam rangka surat menyurat demi untuk maslahat dakwah. Jadi dia kecualikan. Dia letak syarat boleh, tapi ada syaratnya, iaitu untuk ada kemaslahatan dalam berdakwah. Pernyataan seperti ini dikemukakan pula oleh sejumlah ulama mazhab Syafi'i. Underline tu. So Imam Ahmad dengan mazhab Syafi'i ada kesamaannya di situ. Lalu di antara mereka ada yang memperbolehkan apabila dalam jumlah yang sedikit seperti 1 atau 2 ayat. Jadi ini dah masuk kepada ijtihad. Ini dah masuk kepada ijtihad. Apa yang ulama rasa dan disimpulkan boleh dengan syarat begini kerana atas apa yang mereka fahami. Kerana itu kita tengok pendapat satu mazhab dengan syarat-syaratnya berbeza dengan pendapat yang lain dengan syarat-syaratnya, atas ikut apa yang mazhab itu sendiri faham. Dan dia meletakkan syarat ikut apa yang dia dah kumpulkan, semua hadis-hadis dan asar-asar yang berkaitan. Okey, jadi kita tengok. As-Sawri berkata, tidak mengapa bagi seorang mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada penganut agama Nasrani, semoga Allah memberi petunjuk padanya. Aku tidak suka bila ia mengajari orang itu satu ayat, sebab kedudukannya sama dengan orang yang junub. Okey, jadi beza satu huruf Al-Quran kepada penganut agama Nasrani, dan beza dengan satu ayat. Jadi Imam As-Sawri pula dia tak setuju dengan pendapat bahawa orang kafir boleh membaca Al-Quran. Atas sebab dia dalam keadaan berjunub. Kerana itu ini antara orang yang berpendapat bahawa orang junub tak boleh baca Quran, antaranya adalah Imam As-Sawri. Ia telah dinukil daripada Imam Ahmad bahawa ia berkata, aku tidak suka bila Al-Quran diletakkan bukan pada tempatnya,
Dalam riwayat lain beliau berkata, jika ada harapan orang itu akan mendapatkan hidayah, maka boleh diajari Al-Quran. Namun apabila tidak, maka tidak diperbolehkan. Cuma dekat sini kita pun tak tahu sama ada orang tu nak dapat hidayah ataupun tidak. Betul tak? Mana tahu orang yang dia tengok rock je, pakai seluar koyak-koyak je, mana tahu hati dia lembut. Betul tak? Dalam ada bunga banyak. Dan dia kalau nak dengar Al-Quran tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri dia hidayah. Jadi ini cuma concern para ulama. Jadi tak boleh orang yang betul-betul memang tak nak masuk Islam tak payah ajarkan, kecuali orang-orang betul-betul yang hati dia terpaut dalam untuk dengar agama Islam. Ada orang-orang kafir yang dia tak suka dengan muzik, dia suka dengan Al-Quran. Ada tak? Pernah jumpa? Tak pernah jumpa Saya pernah jumpa. Ada orang kafir, bila dia dengar Quran dia tenang hati dia. Dan berbeza dengan muzik. Jadi dekat situ ada percentage kat situ. Ada percentage, walaupun dia belum masuk Islam, tapi dia mendapatkan ketenangan daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan mereka hidayah. Okey, jadi sebahagian ulama yang tidak memperbolehkan orang yang junub untuk membaca Al-Quran berkata, ini pula hujah orang yang tak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Dalam kisah ini tidak terdapat indikasi bolehnya orang yang junub membaca Al-Quran, sebab larangan itu sendiri berlaku apabila orang junub tersebut membaca Al-Quran serta menyadari bahawa yang dibacanya adalah Al-Quran. Adapun jika ia membaca suatu lembaran tanpa disadarinya bahawa ia termasuk Al-Quran, maka tidak dilarang. Demikian pula halnya dengan orang kafir. Dia menjawab apa? Dia jawab, orang kalau junub, dia baca Quran, mungkin itu dalam keadaan dia tak sedar. Contohnya dia baca doa daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya, itu dari Al-Quran tak? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana amanna, Rabbana, dah banyak lagi. Rabbana dalam Quran banyak tak? Jadi kat situ mungkin dia tak sedar daripada Al-Quran. So seandainya dia sedar, dia tak boleh baca. Begitu juga dengan orang kafir. Orang kafir pun mana nak tahu ini Al-Quran surah apa pula. Betul tak? Dia main baca je. Tapi orang kafir pun tak tahu baca Arab lah. Betul tak? Dia kalau baca yang translation dia, dikira Quran tak? Kalau kita baca translation Al-Quran, dikira Quran ke tidak? Tak dikira Quran. Habis dikira apa? Dikira translation. Kenapa dia tak dikira Al-Quran? Apa dia? Sebab Al-Quran wajib dalam bahasa Arab. Betul tak? So kalau dalam bahasa Jawa, translation dia bukan Al-Quran. Tu pasal kita baca 10,000 kali pun translation, maksud dia, terjemahan dia, kita tak akan dapat pahala sama seperti pahala Al-Quran satu huruf 10 pahala. Tapi dia dapat pahala apa? Pahala menghayati, pahala untuk tadabbur. Itu pahala yang khas pula. Orang yang beza pula, orang yang baca Quran tapi tadabbur, tak menghayati, dia tak dapat pahala menghayati, dia hanya dapat pahala membaca. Okey, jadi kat situ beza dia. Adapun jika ia membaca satu lembaran tanpa disadarinya bahawa itu termasuk Al-Quran, maka tidak terlarang. Pembahasan selanjutnya mengenai hal ini akan dijelaskan pada kitab Jihad, insya-Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Atha bin Jabir. Atha berkata daripada Jabir. Ini adalah penggalan hadis yang disebutkan secara lengkap oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ahkam serta kitab-kitab lainnya, di mana di bahagian akhir riwayat itu disebutkan selain bahawa beliau tidak tawaf di Baitullah dan tidak pula salat. Maksudnya boleh selain tawaf di Baitullah, dengan salat je tak boleh apabila orang tu dalam keadaan haid. Jadi Imam Bukhari dia ada berapa banyak kitab? Yang kita famous, kita tahu dia ada kitab apa? Sahih Bukhari. Betul tak? Selain itu, dia ada banyak kitab, ada banyak karangan Imam Bukhari. Yang antaranya dia ada Adabul Mufrad, di antaranya ada Al-Ahkam, dan di antaranya ada kitab tarikh, ada kitab sejarah dan sebagainya. Yang cuma famous dan yang paling autentik itu hanya Sahih Bukhari. Faham tak? Yang kitab-kitab lain Imam Bukhari tak syaratkan semuanya sahih.
Faham So beza. Kalau kita nukilkan Imam Bukhari daripada Sahih Bukhari, yes, itu confirm semua sahih. Tapi kalau kita nukilkan Imam Bukhari daripada Adabul Mufrad, tak semua sahih. Beza tak? Faham tak faham ni? Faham jadi kat situ ada perbezaan. Jangan sebut Imam Bukhari, nama pun Imam Bukhari. Tapi kita kena tengok daripada mana dia nukilkan. Sama juga dengan Imam Muslim, dan yang lain-lain lagi. Jadi yang khususnya tu pasal kitab dia sebut Sahih Bukhari. Dia tak sebut pun Sahih Adabul Mufrad dan sebagainya. Yang lain tu dia tak syaratkan sahih. Kenapa dia tak syaratkan? Itu suka hati dia lah. Maksudnya itu dia punya cara dia untuk dia mengatakan ini dia nak dan itu dia tak nak. Itu ikut dia punya perbahasan dia panjang pula lah kat situ. Okey. Jadi kita tengok ada pun riwayat daripada Al-Hakam, salah seorang daripada ulama Kufah, telah disebutkan beserta jalur periwayatannya oleh Al-Baghawi dalam kitab Al-Ja'diyat melalui riwayat Ali bin Ja'ad daripada Syu'bah dari Al-Hakam. Konteks riwayat tersebut dengan permasalahan pada bab ini adalah bahawa menyembelih berkonsekuensi menyebut nama Allah, dan ini sama hukumnya dengan membaca ayat. Ringkasannya, semua dalil yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini menjadi bahan perbincangan yang berkepanjangan. Namun yang dapat dipahami daripada maksud Imam Bukhari adalah apa yang telah kami sebutkan. Jadi faham tak? Kalau kita ditanya, boleh tak baca Al-Quran dalam keadaan haid? Apa kita jawab? Pertama-tama sekali kita jawab, itu ada perbezaan pendapat. Ini bukan untuk kita mengatakan boleh. Cuma kita katakan kalau ada beza pendapat, kena cakap beza pendapat lah. Kalau beza pendapat kita cakap tak, ada satu pendapat je yang benar, kita tak boleh cakap macam tu lah. Kita tak adil dalam ilmu. Faham tak? Ni semua dalam ilmu kita nak kena nukilkan ikut dia punya akademik cara dia. Jadi dekat situ kita kena katakan antara yang mengatakan boleh adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Betul tak? Begitu juga antaranya yang mengatakan boleh adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seperti mana kita dah tengok kat atas tadi. Antara yang mengatakan boleh adalah Imam Malik. Antara yang mengatakan sependapat, sebahagian pendapat Syafi'i mengatakan boleh. Dan ada juga pendapat yang tak boleh, yang kita mengatakan As-Sauri mengatakan tak boleh. Sebahagian pendapat Imam Syafi'i mengatakan tak boleh. Ada pendapat juga daripada pendapat Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Jadi kita adil di situ. Okey. Jadi ada pun pendapat majoriti ulama yang tidak memperbolehkan orang junub membaca Al-Quran adalah berdasarkan hadis Ali. Jadi mereka yang tak membolehkan pun kita jangan salahkan juga, kerana mereka pun ada dalil yang kuat. Ini daripada hadis Ali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah untuk membaca Al-Quran selain junub. Hadis ini dinukil oleh para penulis kitab Sunan. Apa itu Sunan? Sunan Ampel. Sunan apa? Kitab Sunan. Sunan selain kitab yang sahih. Anda? Kita ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Betul? Pasal ada yang sahih lain jugalah, Sahih Ibn Khuzaimah, yang lain-lain lagi. Tapi kita ada Sunan. Sunan apa? Abu Daud Sunan, Tirmizi Sunan, Ibn Majah Sunan, sunat mandi junub. Sunan apa lagi satu? Sunan An-Nasa'i. Betul? Kita ada 4 sunan. Kita ada 6 kitab hadis yang mu'tabar, yang memang semua diguna pakai, iaitu Bukhari dengan Muslim. Betul? Yang 4 lagi Abu Daud. Lepas Abu Daud apa? Tirmizi. Lepas Tirmizi Nasa'i. Lepas Nasa'i baru Ibnu Majah. Okey, jadi itu pasal disebut dalam kitab-kitab sunan. Okey, jadi bila disebut dalam kitab-kitab sunan, mana ni? Okey. Oleh para penulis kitab sunan dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Jadi hadisnya sahih tak? Sahih juga.
Ni sahih juga. Bahawa disebutkan dalam kitab Sunan. Tapi kita tahu Sunan ni semua hadis sahih tak? Kalau sahih Bukhari, Muslim, sahih tak? Sahih. Kalau lagi 4 tadi, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, sahih tak? Tak semua sahih. Banyak yang sahih, majoriti yang sahih, tapi tak semua yang sahih. Sampai ada yang para ulama menukilkan daripada Ibnu Majah, ada yang maudhu', ada yang palsu. Dan kenapa adanya palsu kat situ? Bukan kerana dia tak tahu. Dia tahu, tapi dia cuma nak masukkan supaya nak tahu dalam bab ini ada juga hadis yang palsu. Faham tak? Jadi bukan sengaja nak sesatkan orang, ataupun bukan sengaja nak kelirukan orang, tidak. Kerana kita kalau karang kitab, kita ada kita punya motif kita. Betul tak? Kenapa aku masukkan bab ni, kenapa aku tak nak masukkan bab yang lain? Kerana ada sebab-sebabnya. Jadi itu nanti bila habis kitab Fathul Bari, nanti kita akan masuk kitab Sahih Muslim. Ni tak tahu berapa puluh tahun lagi dah. Entah hidup lagi atau tidak. Ini baru jilid 2. Tapi insya-Allah, kerana kalau dekat Madinah, antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia habiskan kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu 28 tahun. Ini tengok ada sekarang 2015. Tengok lepas 28 tahun muka saya dah berjanggut dah gitu. Memang janggut dah sekarang, tapi lagi putih nanti. Tapi insya-Allah, selagi mana ada peluang untuk kita bahaskan, kita akan bahaskan. Kerana ini pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kita yang bahaskan, siapa nak bahaskan? Nak rakapek jual ikan ke bahaskan? Bukhari, Muslim, Abu Daud. Lagi satu apa? Dia pun tak tahu apa yang kita sebutkan. Jadi insya-Allah, selagi mana hayat di kandung badan, insya-Allah kita akan perjuangkan atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kitab Sunan dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Namun sebahagian perawinya dinyatakan lemah oleh sebahagian ulama. Anda lain kat situ. Maksudnya apa? Dia disahihkan oleh sebahagian ulama dan dia didhaifkan oleh sebahagian ulama. Jadi kat situ ada apa? Adanya perselisihan pendapat terhadap kesahihan hadis tersebut. Akan tetapi yang benar, hadis ini mendekati darajat hasan dan boleh dijadikan sebagai hujjah. Jadi conclusion dia, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis, yang mengatakan bahawa dia adalah darajat hasan. Hasan tu maksudnya apa? Hasan yang baik. Hasan baik tu maksudnya dia kalau lemah pun tak adalah sampai lemah yang boleh jadi kepada palsu, dan dia tak adalah sahih macam sahih Bukhari. Dia maksudnya boleh dijadikan hujjah. Hanya saja dikatakan berhujjah dengan hadis tersebut perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab hal itu hanyalah berupa perbuatan sehingga tidak berindikasi pengharaman bagi selain beliau. Nampak tak? Apa beza dia? Beza dia, hadis ini Nabi tak cakap secara khusus orang junub tak boleh baca Quran. Faham tak? Apa bunyi hadis dia tadi? Cuba sebutkan. Itu kana Rasulullah. Faham tak? Maksudnya ini Ali yang riwayatkan. Adalah Rasulullah. Ni Nabi tak cakap daripada word dia sendiri. Nabi tak cakap orang junub, orang haid confirm tak boleh baca Quran 120%. Nabi tak cakap macam tu. Tapi ini cuma dinukilkan. Nabi mungkin tak selesa. Ini pendapat Ali bin Abi Talib. Faham tak? Beza tak? Beza dengan Nabi katakan rukun Islam tu ada 5. Beza dengan ada yang menukilkan bahawa Nabi cakap sedemikian. So dua benda yang berbeza. Dari sini Imam At-Tabari menjawab argumentasi jumhur ulama dengan mengatakan bahawa sesungguhnya hadis ini harus difahami sebagai perbuatan yang lebih sempurna untuk memadukan dengan dalil-dalil lain yang membolehkan orang junub membaca Al-Quran. Jadi ada pula sebahagian pendapat ulama yang nak ambil jalan pertengahan. Jadi dia ambil bahawa bagusnya kalau seandainya kita boleh jaga kita punya air wuduk kita boleh jaga kita punya dalam keadaan junub, kalau boleh tak disukai baca Quran, tapi tak mengatakan tak boleh secara mutlak. Faham tak? Jadi itu kita nak kena ambil, nak kena pertimbangkan yang sini pun nak kena pertimbangkan yang sini. Kerana kalau kita ambil yang hadis Ali ni, kita katakan yang hadis ni semuanya palsu, itu kita dosa pula. Kerana apa? Kita menolak riwayat yang sahih lagi. Jadi kita nak kena dua-dua pun kita kena ambil, dan kita kena ambil jalan pertengahan. Kalau kita rasa kita nak mengamalkan dengan pendapat yang mengatakan boleh, silakan. Dan kalau kita rasa kita tak berapa selesa, pasal kadang-kadang kita pun ada kita punya
selesa tak selesa lah, betul tak? Walaupun ada dalil tapi kita macam masih belum boleh lagi. Jadi tak apa, teruskan. Tapi masalahnya kalau orang lain baca, jangan kita hentam dia pula. Jadi itu sikap kita dalam ilmu. Tu pasal para ulama relax je. Dia kritik dia, akhirnya semuanya berdamai. Betul tak? Dia tak ada pun campak telur kat kepala dia. Jadi ini semua antara adab-adab yang kita kena jaga. Sedangkan hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Orang haid dan orang junub tidak boleh membaca sesuatu dalam Quran, derajatnya lemah. Underline tu, besar-besar underline. Underline boleh besar ke? Okay, derajatnya lemah ditinjau dari seluruh jalur periwayatannya. Pembahasan mengenai hadis Aisyah telah disebutkan di awal kitab haid. Yang kita pernah bahaskan lalu, bahaskan pada bab yang lalu, awal-awal dulu, tentang hadis ini. Jadi hadis ini darjatnya lemah. Dan kenapa dikatakan kat situ dari seluruh jalur periwayatannya? Kerana kalau kita nak tentukan satu hadis tu lemah atau tidak, kita nak kena kumpul semua hadis-hadis yang bersangkutan dengannya. Kita nak kena compare kan hadis ni dengan hadis ni, apa yang masalah dia. Rawi dengan rawi ni, kenapa dia ada lemah kat situ? Dan part mana yang dia tak sama. Jadi kat situ lepas dibincangkan dan dikaji oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam yang mu'tabar dalam orang yang pakar hadis. Kalau kita sekarang panggil dia sebagai specialist lah, betul tak? Kalau ada PhD, kita bagi dia lebih daripada PhD. Lepas PhD apa? Bagi dia profesor, betul tak? Lepas profesor apa? Profesor X. Dah tak ada apa lagi, betul tak? Dah sampai tak ada. Tu pasal para ulama kita tak payah bagi dia. Kita panggil dia sebagai orang yang alim je, orang yang ulama je dah cukup dah. Kerana mereka tak perlukan semua title-title tersebut. Cukup dengan keilmuan dia, kita dah tahu dah bahawa mereka antara orang yang betul-betul ikhlas dalam membahaskan tentang hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita dah habis tentang orang yang haid, orang yang junub boleh baca Quran ataupun tidak. Jadi conclusion dia apa? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ini panjang ni perbahasan, dia tak ada jawapan terus. Ada berbeza pendapat. So nak pilih yang mana sekarang? Boleh. Ambil yang senang, boleh. Mana yang lebih selesa? Macam mana nak tahu selesa tak selesa tu? Keselesaan. Tengok dia empuk ke tak empuk. Dia ikut tadilah kita berbahaskan dalil yang lebih kita yakin, iaitu kalau kita yakin dengan pendapat Imam Bukhari, ada orang yang mengatakan takkanlah Imam Bukhari ni tak pandai, betul tak? Jadi boleh kita, pasal itu salah satu ulama dan itu salah satu ijtihad dia yang kuat juga. Kerana Imam Bukhari ni dia punya spesialis dia akan saring. Dia akan saring semua hadis-hadis. Dia kalau berpendapat dengan salah satu pendapat, tak semuanya maksum lah, tapi majoriti insya-Allah semua pendapat yang kuat insya-Allah yang disandarkan oleh Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita masuk kepada bab istihadhah. Istihadhah, apa tu istihadhah? Coklat, darah penyakit. Darah penyakit, istihadhah. Apa beza istihadhah dengan haid? Kalau istihadhah sakit, kalau haid apa nama dia? Paralyzed. Kalau haid itu darah kotor. Tapi kalau istihadhah darah kotor jugalah, tapi dia darah yang dikeluarkan sebab dia sakit. Kalau haid dia sakit tak? Tak sakit. Dia bukan darah penyakit lah. Sama ada sakit atau tidak saya belum tahulah. Okay. Itu tak boleh bahas kat sini. Itu nak kena PM. Okey. Jadi kita akan tengok apakah takrif istihadhah. Boleh tak? Okey. Kita baca dulu hadisnya. Okey, an Aisyah, baca kan? An Aisyah annaha qalat Fatimatu
bintu Abi Hubaishin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni la atuhuru afa ada'u. Cuba sebut sekali lagi. Fa je bunyi. Afa a. Yes, afada. Aku pun tak sasul juga. Afa ada'u salah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun wa laysa bil haidati. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki as-salata fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa salli. Okey, hadis ini merupakan hadis yang pokok, hadis yang yang dijadikan ulama sebagai hujjah terhadap darah istihadah. Kalau kita masuk dalam bab fiqh, dalam bab fiqh dia ada hadis-hadis yang Contohnya dalam bab taharah, tuhuru ma'uhu hillu maitatahu. Itu antara hadis yang tentang bab bersuci, iaitu bab air, iaitu adalah semua air itu adalah suci air lautnya, dan halal makanan-makanannya yang dalamnya. Dan bab istihadah ini antara hadis yang yang dibahaskan tentang apakah maksud istihadah dan bagaimana para ulama mengeluarkan hukum daripadanya. Okey, kita tengok maksudnya. Diriwayatkan daripada Aisyah, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaish berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Jadi dia tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sentiasa tidak suci. Maksud tidak suci kat situ maksudnya apa? Maksudnya dia rasa dia haid je. Betul tak? Dia rasa dia haid je. Maka apakah aku harus meninggalkan salat? Jadi adakah dia sepanjang haid je? Kalau sepanjang tahun haid sepanjang tahun tak payah? Tak payah salat. Jadi ini tanya nak menguji ke tanya nak tahu? Tanya nak tahu. Tapi kalau orang saja-saja nak tanya, memang dah tahu dia bukan darah haid, tapi nak tanya juga, boleh tak kita tinggalkan salat? Itu jawapan dia apa? Nampak? Subhanallah. Dia tunjuk macam tu. Jadi dia adalah tanya nak tahu. Kerana ada orang yang tanya sengaja, nak mempermainkan. Betul tak? Itu pasal ada kadang-kadang kita tengok orang tu tanya, kita dah tahu dah, kau ni memang sengaja je nak sakitkan hati orang. Betul? Jadi kat situ Fatimah binti Abi Hubaish dia bertanya untuk tahu, ya Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya yang demikian itu adalah penyakit. Ada lain kat situ, itu adalah penyakit. Jadi kat situ Nabi SAW clarify bahawa itu adalah darah istihadah. Dan bukan haid. Apabila haidmu telah datang. Jadi Nabi cakap apa? Jadi Nabi suruh dia bezakan. Apabila haidmu telah datang, maka tinggalkanlah salat. Apabila telah berlalu waktunya, maka cucilah darah darimu, lalu salatlah. Jadi jelas kat situ? Jelas. Jadi adanya haid dan adanya istihadah. Kalau haid datang tak payah salat, dan tak payah puasa. Kena puasa tak? Tak payah puasa. Lagi tak payah apa? Tak payah masak, tak payah cuci baju. Semua dia masuk dalam bab tu. Okey, jadi dia tak boleh apa lagi? Tak boleh tawaf lagi. Tak boleh berjunub. Tengok bapak-bapak memang itu yang pertamanya. Tak boleh berjunub, betul tak? Okey, dan tak boleh baca Quran. Boleh ke tak boleh?
Ada pendapat yang mengatakan tak boleh. Bagus. Ni dah tahap universiti ni. Bagus. Okey, jadi ada kita nak kena saring. Ada kita nak kena tahu. So jadi bila datangnya haid, ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Tapi bila datangnya istihadah, boleh tak boleh? Boleh. Ibu-ibu pernah datang darah istihadah tak? Takkan nak cakap ustaz. Adalah. Ada. Okey, kalau ada, solat tak solat? Solat. Habis kalau keluar macam mana? Apa? Letak kain kapan? Dia masalah apa? Okey, dia macam masalah penyakit lah, betul-betul penyakit lah, betul tak? Dia kena bandage betul-betul. Ya, betul lah. Macam orang kalau darah dia nak ni, dia kena ambil kapas, betul tak? Dia kena ambil cotton, dia kena tekap dan sebagainya. Itu nak kena pastikan. Kita ambil uduk dan kita salat. Seandainya keluar juga itu tak jadi masalah. Kita akan bahaskan secara lanjut. Dan kita akan bahaskan apakah beza haid dengan istihadah. Macam mana nak bezakan? Dia merah macam mana? Adakah dia merah keoren-orenan? Ada tak? Merah oren-oren. Ataupun dia merah ke hijau-hijauan. Itu darah istihadah baru pula. Itu hak punya darah. Okey, jadi kita nak kena tengok apakah beza. Kerana itu yang akan membezakan. Okey, darah itu. Okey. Itu nanah. Itu nanah lain pula lah. Jadi kita tambah lagi satu. Okey, tak apa. Nanti insya-Allah kita akan sebutkan secara detail apakah beza. Ataupun dulu saya dah sebutkan. Betul tak? Apakah beza darah haid dengan darah istihadah? Dah belum? Dah. Apa beza dia? Tengok, laki yang jawab darah haid. Tak apa, dah baguslah. Dia sentiasa menjaga bini aku bila aku haid ni. Okey, darah haid macam mana? Darah haid dia hitam-hitam pekat. Kalau darah istihadah seperti biasa. Dia macam darah kucing. Sama tak? Belum nampak darah kucing. Tak, itu nanti nak kena injection kucing, nak tengok. Okey, jadi darah haid beza dengan darah istihadah. Dia ada 4 ciri-ciri dia berbeza. 4 ciri-ciri dia berbeza. Kita boleh differentiate. Pasal ada yang darah dia nampak macam takkan kita nak pergi jemur, nak pergi tengok satu dengan yang lain. Dia boleh beza dengan 4 ciri. Jadi tulis. Ciri yang pertama, dia berbezanya adalah pada minggu depan insya-Allah. Dia dah 10 lebih ni, kita kena masuk buku fikir Rasulullah kita. Boleh tak? Okey, tentang cara Rasulullah duduk. Betul tak? Okey, kita tengok bab ke-20 tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Babu ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jilsah daripada perkataan jalasa. Daripada perkataan jalasa tu duduk. Dan kita sebut dalam bahasa Melayu pun duduk apa dia? Duduk. Dalam bahasa Melayu dia sama macam bahasa Arab juga. Kita sebut majlis. Betul tak? Majlis ilmu, iaitu satu majlis iaitu yang dikatakan orang-orang tu semua duduk. Maksudnya bersidang dalam satu majlis. Itu daripada perkataan jalasa juga. Majlis pun daripada perkataan jalasa. Babu ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan an Qailata binti Makhramata annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurfusa. Cuba sebut al-qurfusa. Okey, sekali lagi. Annaha ra'at. Kenapa dia sebut ra'at kat situ? Pasal dia perempuan. Siapa perempuan? Qailah tadi tu. Kalau lelaki dia biasa sebut apa? Qala. Betul tak? Biasa qala Rasulullah. Itu pasal dia tak Rasulullah qalat, tapi qala Rasulullah. So dia sebut annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a. Cuba sebut al-mutakhashshi'a. Bagus. Fil jilsati fa'uridtu minal faraq. Okey, bagus. Yang pertama kita tengok daripada Qailah bin Makhramah. Bahawasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk qurfusa. Yang pertama, Nabi tengah buat apa? Sedang duduk. Dia duduk kat mana? Di masjid. Dan cara duduk dia, nama dia apa? Qurfusa. Dia qurfusa. Bulatkan qurfusa. Okey, jadi kita tengok footnote kat situ. 167. Iaitu duduk di atas apa? Ada bahasa kasar. Duduk di atas. Apa bahasa lembut dia? Lampung. Pelampang begitu. Duduk di atas punggungnya, duduk di atas punggung dengan menimpilkan. Menimpilkan tahu? Macam mana menimpilkan? Dia bersandarkan, boleh jugalah. Yang menimpilkan kedua peha ke perut. Peha tahu peha kat mana? Kat bawah? Peha kat kaki kita lah. Betul tak? Peha dia kat atas ke bahagian bawah? Atas. Atas bahagian mana? Atas pusat. Atas betis ada lutut. Bawah pusat. Bawah pusat lain tu. Tahulah, peha tahulah. Takkan tak tahu. Ustaz ni sengaja je. Okey, menimpilkan kedua peha ke perut. Faham Peha kat perut. Dia bukan kaki kat perut. Peha dekat perut. Macam mana? Cuba duduk. Ustaz duduk. Ustaz duduk atas kursi, kan patah kursi ni macam mana? Kat bawah. Malulah. Cuba abang-abang ni, siapa yang boleh tunjukkan macam mana duduk qurfusa? Abang-abang lagi malu. Tengok. Macam tu. Peha dengan perut. Satu peha ke dua peha? Dua peha. Dua peha kalau judi. Okey, jadi begini. Tengok sekali lagi. Dia itu duduk di atas punggung dengan menimpilkan kedua peha ke perut dan meletakkan kedua tangan pada kedua kaki, iaitu kedua betis. Okey, jadi first tadi dia duduk atas lantai, betul? Okey, lepas tu dia duduk dalam keadaan peha dia kena kat perut. Betul? Lepas tu lepas tu dia sebut apa kat situ? Dan meletakkan kedua tangan, bukan satu tangan kedua tangannya pada kedua kaki. Maksudnya dia peluk. Dia peluk kakinya. Cuba buat macam mana? Dia tak payah saya suruh, semua buat. Senang. Ibu-ibu jangan Okey, bagus. Macam ni. Tapi dia bersilang ke? Tak bersilang. Bagus macam tu. Macam kamera zoom. Nampak suruh kamera zoom. Boleh tak? Okey, dia macam tu lah. Maksudnya dia macam ni lah. So bila kedua peha, lepas ni saya nak mengajar macam ni je lah. Kau ajar. Okey. Jadi dia sambut dia punya peha dengan dia punya perut dia, dan dia letakkan tangan dia pada betisnya. Boleh tak? Dan nanti kita akan tengok dan bagaimana. Pernah tak tengok orang duduk macam ni?
Pernah? Siapa? Taklah, bukan saya. Saya tunjuk je. Okey. Dia kalau kita tengok, kalau kita biasa dekat Arab, dia punya serban tu nanti dia akan ambil, dia akan ikat. Dia tak payah pegang lagi. Faham tak? Serban, tahu serban? Korang Arab pakai serban. Lalu dia akan ambil, dia akan ikat kat situ. Jadi dah macam orang baru lepas bersalin. Jadi dia ada macam tu. Itu untuk cara tak memenatkan. Cara tak memenatkan. Kadang-kadang kita duduk bersila je, betul tak? Ataupun kita duduk bersimpul je, tu penat. Kita boleh ubah juga cara duduk kita. Okey. Jadi itu tentang duduk, apa nama dia tadi tu? Kurfusa. Jangan sebut syak, kita tapi sebut sad. Kurfusa. Okey, dia mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khusyuk dalam duduknya, maka aku pun gemetar kerana ketakutan. Okey? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk, dia ni duduk macam kita ke? Duduk sambil menyanyi la 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 la. Tak ada. Nabi kalau duduk, Nabi SAW fikirkan ummahnya. Betul tak? Nabi SAW fikirkan ayat yang turun. Nabi SAW fikirkan masalah-masalah yang sewaktu dengannya. Bagaimana orang-orang musyrikin, bagaimana nak strategi peperangan. Okay, banyak. Pasal Nabi SAW kalau duduk kat Masjid Nabawi, itu tak lama, 10 tahun je. Betul tak? Tapi dalam masa 10 tahun itu Islam boleh berkembang satu dunia. Kita dah berapa tahun hidup? Ni dah lama juga kita hidup, tapi tak ada pun berkembang. Hidung je kembang. Okey, jadi dekat situ kita tahu bahawa Nabi SAW kalau time dia serius, dia akan nampakkan daripada wajahnya, kita nampak dia tengah melakukan ataupun memikirkan sesuatu. Jadi kerana itu sahabat wanita tadi Qailah binti Makhramah tidak berani untuk menegurnya. Okey, tapi kita tengok dalam hadis ini dia maksudkan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kita katakan hadis yang dhaif tetapi dia ada penguat, ada syawahid daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi dia boleh naik kepada darjat hadis hasan. Okey, jadi tahu tak? Jadi kalau kita ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk macam mana, kita jawab apa? Apa nama dia tadi? Kurfusa. Cuba sebut 5 kali, hafal. Laju. Kurfusa. Okey. So itu nama cara Nabi SAW duduk. So kalau orang tanya, bagaimana cara duduk kurfusa tu? Mula-mula duduk ke atas lantai, lepas tu dia buat apa? Tangan letak kat kepala, baring kat tepi. Macam mana? Dia sandarkan apa? Dia menempelkan apa kat mana? Peha dia kepada perutnya dan meletakkan kedua tangan pada betisnya. Bagus. Okey, jadi itu satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. So duduk macam ni dapat pahala tak? Yes, kalau kita duduk itu betul-betul kita nak katakan bahawa aku nak duduk macam mana Rasulullah duduk, dengan niat dia nak menyayangi Rasulullah, itu akan dapat pahala tersebut. Tapi kalau orang kafir duduk, dapat pahala tak? Dah tak dapat, tak kena nombor, duduk macam tu, fikir apa nasib aku akan datang. Dapat pahala ke? Nak main nombor sendiri dah dosa. Macam mana nak dapat pahala dengan duduk? Okey, jadi dekat situ kita nak kena tahu bahawa duduknya sendiri itu tak dapat pahala, kecuali kalau kita niatkan bahawa kita nak mencontohi Rasulullah. Kita rasa kita pernah belajar, Rasulullah pernah duduk macam ni, aku nak duduklah sebab aku cinta kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi manis tak duduk macam ni? Manis tak? Adat orang Melayu tak manis. Habis adat orang Cina? Ibadat. Cuma bagi kita tak manis lah, betul lah. Cuma tak manisnya kita ni jangan melebihi agama lah. Faham tak? Kita nak cakap tak manis, memang nampak macam tak manis. Tapi kalau kita cakap macam tu, buat duduk macam tu haram dan sebagainya, itu tak boleh pula. Kerana itu Rasulullah duduk macam tu. Faham tak? Selagi tak ada larangan, selagi itu kita tak boleh melarang. Boleh tak? Memang nampak tak manis, tak nak duduk tak apa. Tapi nak melarang orang lain duduk,
Itu ada problem sikit. Tapi pun nak duduk tengok tempat jugalah. Jangan tengah meeting tiba-tiba duduk atas meja macam tu. Itu memang nak minta lah tu. Jadi kita nak kena tengok keadaan yang sesuai dengannya. Boleh tapi apa pun kita jangan cakapkan benda tu haram selagi tak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi Nabi yang duduk macam tu. Okey, seterusnya kita tengok hadis yang ke-102. An Abbad bin Tamimi. Saya pula baca. An Abbad bin Tamimi an ammihi annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustaqliyan. Cuba sebut. Yes, mustaqliyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Daripada Abbad bin Tamim, dari pamannya. Sekarang paman siapa ni? Paman Abbad ke paman Tamim? Kepala bapa? Apa dia? Paman siapa? Abbad. Pamannya Abbad. Paman tu apa dalam bahasa Melayu? Pakcik. Pakcik belah mak ke kepala bapa? Bapa. Kalau pakcik belah mak, itu bahasa apa? Jerman? Bahasa Melayu. Tak ada pakcik belah mak? Apa dia? Tanter. Oh, kena cakap belah mak ke belah bapa. No, I mean specifically tak ada Tak ada. Tapi kalau kita tengok an ammihi dalam bahasa Arab, itu pakcik sebelah apa? Sebelah bapa. Kalau pakcik sebelah mak, khalun. Khalun. Kalau pakcik sebelah bapa, amun. Kalau pakcik sebelah mak, khalun. Kalau atuk sebelah mak, jad. Jad atuk. Atuk sebelah mak, jad mak. Okey, kalau atuk sebelah mak, itu cari sendiri. Okey, dia kalau atuk dia tak ada apa ni sebelah. Dia ada pakcik dengan makcik. Pakcik dengan makcik sama ada sebelah bapa ataupun sebelah mak. Okey, kita tengok. Jadi Abbad punya pakcik sebelah bapa dia. Jadi maksudnya Tamim punya apa? Pangkat adik ataupun abang. Pangkat adik ataupun abang daripada pihak ayah. Kita tengok footnote kat situ. Daripada pamannya. Siapa nama dia? Abdullah bin Zaid bin Asim bin Muhammad, salah seorang sahabat yang masyhur. Kononnya dialah yang membunuh Musailamah Al-Kazzab. Kenapa sebut konon pula? Mungkin betul. Dia bukan konon macam kita konon tu nak main-mainkan orang, betul tak? Ni konon ni. Dia kalau konon tu maksudnya mungkin. Tapi yang bunuh Musailamah Al-Kazzab siapa? Kita sebut dulu. Wahsy. Yang bunuh Musailamah Al-Kazzab itu Wahsy. Wahsy yang bunuh siapa? Hamzah. Betul tak? Wahsy bunuh Hamzah. Dan dalam riwayat lain Wahsy juga bunuh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni siapa? Nabi palsu. Nabi palsu. Dia ada buat surah apa? Gajah. Gajah tu dalam Quran memang ada surah gajah. Nah, kalau dia buat surah gajah, dia bukan buat surah gajah lah. Dia buat surah apa selain gajah? Gajah, kawan dia apa? Kawan gajah siapa? Tikus. Mana kawan gajah tikus pula? Gajah tengok tikus pun tak boleh. Kawan gajah siapa? Harimau. Kawannya gajah. Dia bukan kawan gajah lah, tapi dia buat surah kata. Musailamah Al-Kazzab ni, dia buat surah kata. Tulis kat situ. Dia ada buat surah. Yang dia claim surah tu pun surah yang Allah turunkan kat dia. Nama dia surah apa? Surah kata. Kata tu dalam bahasa Arab sebut apa? Dhif
Difda'. Cuba sebut. Difda'. Itu kata. Jadi Musailamah Al-Kazzab, dia claim bahawa dia lagi minta kat Nabi lagi. Dia minta Nabi apa? Dia minta Nabi untuk negotiate lagi. Dia cakap, ya Rasulullah, Allah turunkan wahyu kat engkau sebahagian, Allah turunkan kat aku sebahagian juga. Tak malu ya Allah. Tak malu kalau kita ya Allah, hai. Tampar laju-laju. Lepas tu dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau begitu kau bagilah dunia ni kat setengah kat aku, lagi setengah kau ambil. Macam mana dia boleh cakap kat Nabi? Dia hantar utusan. Dia hantar utusan. Dia ada pengikut dia. Dia ada pengikut dia. Dan pengikut ni dia dua orang. Dua orang datang kepada Rasulullah. Lepas tu Nabi tanya. Sebelum tu Nabi tanya apa? Nabi tanya dekat orang tu dulu. Nabi tanya dekat orang tu, korang ni percaya ke Musailamah Al-Kazzab? Dia cakap, yes, kami percaya. Ya Allah, depan Rasulullah dia boleh cakap dia percaya dekat Musailamah Al-Kazzab. Nabi katakan apa? Seandainya memang boleh aku bunuh utusan, mesti aku bunuh korang dulu. Faham tak? Pasal dulu kaedah dia, utusan ni tak boleh dibunuh. Betul tak? Contohnya kita nak hantar surat kat orang lain. Jadi utusan tu, walaupun dia yang subhat ataupun dia daripada kalangan ni, tu pasal tak boleh dibunuh. Tu pasal terjadinya banyak peperangan kerana mereka bila bunuh utusan. So once kau bunuh utusan aku, itu maksudnya dah declare perang. Faham tak? Tuan-tuan, Nabi cakap, kalau seandainya boleh aku bunuh, mesti aku bunuh korang dulu. Apalah korang ni? Dia percaya dekat Musailamah Al-Kazzab. Tapi Musailamah Al-Kazzab ni makin lama makin naik kepala. Naik kepala sampai ke mana? Sampai ke lutut. Kerana apa? Kerana itulah lepas Nabi wafat, Abu Bakar perang kepada Musailamah Al-Kazzab. Itu golongan riddah dan sebagainya. Itu yang pula para sahabat ramai yang mati dalam peperangan tersebut, sampai yang membukukan Al-Quran itu pun pada zaman Abu Bakar. Betul tak? Pasal ramai hufaz para ahli orang yang hafal Quran itu telah meninggal dunia. Okey. Jadi itu Musailamah Al-Kazzab. Okay, kita tengok dari pamannya daripada pihak ayah. Okey, bahawasanya dia melihat Nabi SAW berbaring terlentang. Apa maksud terlentang? Macam mana baring terlentang? Menghadap ke langit, teropong. Rest, flat. Dia flat. Maksud tangan besar gitu ke? Kepala menghadap ke atas. Ini badan pun samalah. Maksudnya sekali dah. Maksudnya terlentang itu semuanya macam jenazah lah. Betul tak? Macam jenazah. Jenazah ada yang meniarap ke? Tak ada InsyaAllah tak ada lah. Okey, jadi Nabi SAW baring terlentang di mana? Di masjid. Okey, Nabi SAW baring terlentang di masjid. Sambil kita sambung minggu depan insyaAllah. Sikit lagi, sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Okey, maksudnya apa? Kaki mana atas kaki mana? Kaki kanan atas kaki kiri, sambil tidur terlentang, sampai baring terlentang. Okey, jadi tu apa kena-mengena dia dalam keadaan dia duduk ni? Ni sekarang bab apa? Bab duduk. Betul tak? Apa kena-mengena dengan baring? Apa dia? Minggu depan. Boleh tak tu? Bagus jawapan tu. Tapi minggu depan kan ada apa? Minggu depan ada 2 event. Kalau hari Sabtu dekat SGH, yang masuk surat khabar tu, itu hari Sabtu. Kalau hari Ahad ada apa? Ada forum hak suami isteri. Macam-macam forum lah Ustaz ni. Itu hari Ahad minggu depan. Ada hak forum suami isteri. Kita nak tahu hak kita atau isteri kita punya hak yang kita tak pernah bagi. Ada orang yang tak kasih hak isteri, dan ada yang isteri pula tak kasih hak suami. Ada sampai isteri yang mengadu. Dia mengadu dekat kaunselor, dia cakap apa? Ustaz, asyik saya je yang kasih. Suami ni dia jenis tak faham. Dan banyak lagi masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Tapi itu minggu depan lah. Minggu depan pada hari Ahad. So macam mana? Apa dia?
Di mana? Di Masjid Raudhah. Boleh tak datang? Tapi itu nak kena ada tiket lah. Walk in pun boleh. Kat sini tak ada. Apa yang kat sini tak ada? Kelas ni tak, saya memang tak ada lah. Kelas ada ke tak ada? Macam mana? Nak ada ke tak ada? Dah tanya senyap pula. Nak ada, saya tak boleh ada. Cuma kalau nak cari pengganti, saya kena cari pengganti lah. Kalau tak nak, pasal saya nak bahaskan tentang tadi itu, perbezaan haid, perbezaan istihadah. Ada banyak benda juga. Macam mana ibu-ibu? Ikut ustaz lah. Siti Rahmah istirahat. Kalau istirahat lah. Ya, ataupun kalau tak nak istirahat, kita join lah forum tu. Forum tu pergi dekat Masjid Raudhah lah. Kita nak kena ada bayaran dia $20. Tapi itu termasuk lunch semua, kerana ini sesi, kira orang panggil sesi counselling lah. Sesi counselling dekat sana, insya-Allah. Jadi insya-Allah lah minggu depan memang saya tak boleh adakan kelas. Jadi cuti insya-Allah. Okey, jadi mudah-mudahan kita jumpa minggu akan datang lagi satu. Minggu akan datang, dan subhanallah minggu akan datang dah berapa hari bulan? 23 hari bulan. Ya, 24 hari bulan. Lepas tu dah nak Ramadan. Subhanallah, baru je tahun lepas kita Ramadan, betul tak? Tahun ni dah Ramadan. Cepat tak? Cepat. Jadi Ramadan yang lalu sampai nak dekat Ramadan ni, dah berapa kali kita khatam Quran? Kertas yang dulu bagi tu dah mana, dah hilang? Ada? Dah khatam belum? Baru separuh, alhamdulillah. Bagus yang separuh. Yang tak, ada yang dekat tempat-tempat lain yang dah isi form tu, ada yang sampai 7 kali khatam dah. Dia baca satu hari 1 juzuk. Daripada Ramadan sampai ke hari ni dah 7 kali khatam. Dia tak apa? Dia tak bekerja Dia bekerja. Dia bekerja. Cuma itulah nak atau tak nak je. Betul? Walaupun bekerja boleh sebenarnya. Cuma itulah ikut kadar kemampuan masing-masing lah. Tapi tak apalah, insya-Allah itu dia lah. Kita lah. Tapi kita nak kena tanya, kita sampai bila kita nak jadi macam ni? Betul? Tapi insya-Allah dah bagus satu kita baca daripada tak baca. Tapi insya-Allah tahun ni punya Ramadan saya dah siapkan work plan baru. InsyaAllah dia lebih. Kalau tahun lepas kita dapat khatam tak? Dapat khatam Quran. Jadi tahun ni kita akan doublekan khatam tu. So insyaAllah tahun ni kita punya Ramadan kita target 2 kali khatam. InsyaAllah boleh. Dia rasa macam tak boleh lah, tapi sebenarnya boleh. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan tentang dia punya schedule untuk Ramadan kita. Jadi kita jumpa minggu lagi satu. Boleh insyaAllah? Boleh. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk kita masuk ke dalam syurganya, syurga Firdausil A'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan dulu Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.